Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pendidikan Islam tingkatan 1 kali ini, saya ingin mengambil perhatian anda dengan dua petikan akhbar yang terpilih. Cuba perhatikan pada kedua-dua akhbar ini, apakah yang dapat anda fahami? Ya, kedua-duanya melaporkan tentang kejadian lori yang terbalik. Di sebelah kiri, melaporkan tentang kejadian lori terbalik yang membawa susu bayi, manakala di sebelah kanan melaporkan tentang kejadian lori terbalik yang membawa babi. Jadi persoalannya, kenapa orang ramai berebut-rebut mengambil susu yang berterabur di atas jalan? Kenapa mereka tidak berebut-rebut mengambil babi yang berkeliaran di lebuh raya? Ya, sudah tentu jawapannya kerana babi haram dimakan. Jadi, anda semua ingin tahu apa lagi makanan haram selain pada babi? Jom kita belajar pendidikan Islam di bawah tajuk Makanan Halal Lagi Baik. Tajuk Makanan Halal Lagi Baik ini merupakan pelajaran ke-9 iaitu ayat kefahaman surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Allah juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Di samping makanan halal, kita juga dituntut mengambil makanan yang baik. Ciri-ciri makanan yang baik ialah, pertama, bersih, iaitu bukan kotor ataupun najis. Kemudian, makanan itu haruslah berkhasiat dan seimbang, tidak berbahaya atau memudaratkan kesihatan manusia, serta mengikut keperluan, iaitu seperti yang dicadangkan dalam piramid makanan. Seterusnya, mari kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang halal dan makanan yang haram. Maksud makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Manakala makanan yang haram pula ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Seterusnya, mari kita ketahui apakah makanan yang halal dan makanan yang haram dalam Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Makanan halal yang pertama ialah makanan yang baik dan berkhasiat. Pada asalnya, setiap makanan yang baik dan berkhasiat adalah halal menurut Islam. Manakala makanan haram yang pertama ialah makanan yang menjijikkan, iaitu makanan yang kelihatan kotor dan memualkan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf 157 yang bermaksud, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Manakala makanan haram yang kedua ialah bangkai. Makanan haram yang ketiga ialah darah. Makanan haram yang keempat ialah daging babi. Makanan haram yang kelima ialah binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Makanan haram yang keenam ialah binatang yang mati kerana tercekik. Makanan haram yang ketujuh ialah binatang yang mati kerana dipukul. Yang ke-8, binatang yang mati kerana terjatuh. Ke-9, binatang yang mati kerana ditanduk.
Yang ke-10, binatang yang mati kerana diterkam oleh binatang yang buas. Ini berdasarkan firman Allah daripada surah Al-Ma'idah yang bermaksud, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Seterusnya, makanan haram yang ke-11 ialah arak. Berdasarkan daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-90 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, menilik nasib adalah keji. Ia daripada amalan syaitan. Maka jauhilah ia, semoga kamu berjaya. Terdapat sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang meminum arak di dunia kemudian dia mati, ketika dia belum lagi bertaubat, nescaya dia tidak akan meminumnya di akhirat, iaitu di syurga. Perbuatan minum arak mempunyai kesan yang jangka pendek dan jangka panjang. Dalam kesan jangka pendek, peminum arak akan mengalami masalah terjejasnya pertimbangan dan proses berfikir. Kemudian mereka akan mengalami percakapan yang gagap. Dan lebih teruk lagi, mereka akan hilang ingatan. Mereka juga mengalami masalah hilang imbangan badan. Bahkan lebih teruk lagi, mereka akan menjadi bersikap agresif. Mereka juga akan mengalami antisosial, iaitu tidak mahu berkawan. Manakala dalam jangka masa panjang, arak boleh menyebabkan penyakit kanser kerana ia boleh merosakkan sel-sel badan manusia. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Pusat Kajian Kanser di United Kingdom mendapati bahawa peminum arak akan mengalami kanser mulut, kanser kerongkong, kanser peti suara, kanser saluran makanan, kanser payudara serta kanser hati. Seterusnya, makanan halal yang kedua ialah ikan. Makanan halal yang ketiga pula ialah belalang. Makanan halal yang keempat ialah hati. Dan yang kelima ialah limpa. Ini berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang bermaksud, dihalalkan untuk kamu 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Adapun 2 jenis bangkai itu ialah ikan dan belalang, manakala 2 jenis darah ialah hati dan limpa. Seterusnya, makanan halal yang keenam ialah semua makanan laut kecuali yang berbahaya dan beracun. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah pernah ditanya tentang air laut. Maka baginda menjawab bahawa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Seterusnya, binatang haram yang ke-12 ialah binatang yang buas. Yang ke-13 ialah burung yang mempunyai kuku untuk mencengkam. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku kaki yang mencengkam. Terdapat hukum yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Pertama, umat Islam dilarang menjual benda haram walaupun mereka tidak memakannya. Kedua, umat Islam juga dilarang membeli makanan haram
walaupun bertujuan diserahkan kepada orang bukan Islam. Dan ketiga, umat Islam bukan saja haram makan atau minum benda haram, tetapi mereka juga haram memakai pakaian yang haram. Keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut. Pertama, ramuan makanan yang disediakan terdiri daripada sumber yang halal. Pastikan pada label bungkusan makanan tiada perkataan seperti pig ataupun pork, iaitu daging babi, ataupun swine, iaitu babi betina, atau hog, iaitu babi jantan, atau ham, iaitu daging babi bahagian paha. Kedua, cara memproses dan menyediakan makanan, seperti cara penyembelihan yang mematuhi syarak, atau cara penyimpanan yang ditempatkan di tempat yang bersih dan suci. Ketiga, cara mendapatkan makanan seperti diperolehi dengan akad jual beli yang sah dari syarak, bukan seperti cara rasuah ataupun perjudian. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Antara cara mendapatkan makanan halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan ataupun perimis. Seterusnya, mari kita lihat kesan akibat pengambilan makanan haram. Pertama, pengambilan makanan yang haram boleh mendatangkan penyakit kerana makanan yang haram boleh menjejaskan kesihatan diri. Ini akan menyebabkan ibadah yang dilakukan tidak berkualiti kerana keadaan diri yang tidak selesa. Seterusnya, pengambilan makanan haram boleh menyebabkan hati menjadi keras. Ini menyebabkan seseorang tidak lagi merasa seronok untuk melakukan ibadah kerana tidak merasa kemanisan iman. Hal ini akan mendorong mereka melakukan maksiat dan kejahatan. Kesannya, kecerdasan minda akan terganggu dan mereka susah memahami ilmu yang dipelajari. Selain itu, mereka juga akan sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah dan peribadi mereka akan menjadi kasar. Kesannya, mereka akan dibenci oleh masyarakat di sekeliling. Hasilnya, mereka juga akan mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah, serta doa mereka tidak lagi mustajab. Sebelum mengundurkan diri, mari kita lihat contoh soalan kehebat yang boleh kita jadikan sebagai latihan. Stimulus soalan ialah harian Metro bertajuk 4 perusahaan produk fucuk di bekas kandang babi diserbu bertarikh 18 Februari 2021. Soalannya pula ialah, berdasarkan keratan akhbar di atas, bagaimanakah pengabaian makanan halal dan baik boleh menjejaskan kualiti ibadah seseorang? Contoh jawapan yang diberi ialah, pengabaian makanan halal lagi baik menjadikan seseorang tidak selesa untuk beribadah. Kerana pengambilan makanan haram akan menjejaskan kesihatan. Perkara ini menjadikan seseorang tidak khusyuk dalam ibadah yang dilakukan. Oleh itu, setiap umat Islam wajib memastikan makanan yang diambil adalah halal dan baik, supaya ibadah yang dilaksanakan berkualiti dan diterima oleh Allah. Dengan paparan soalan dan jawapan contoh itu tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.